kita akan teruskan taklimat kepada taklimat peraturan pemakaian oleh Ustaz Muhammadan. Kemudian kita ada taklimat koperasi kuis, iaitu core kuis. Kemudian kita akan ada last sekali, barulah kita akan masuk kepada sesi soal jawab. Jadi siapa yang tak jelas ataupun tak faham apa yang disampaikan, insyaAllah boleh tanyakan pada sesi soal jawab pula. Diingatkan sekali lagi, siapa yang masih tidak ada keperluan untuk bercakap, mohon matikan ataupun letakkan mikrofon anda dalam mute yang senyap, keadaan yang senyap. Untuk pengetahuan mahasiswa-mahasiswa sekalian, kita punya kapasiti Zoom hanya seramai 100 orang sahaja. Seramai 1000 orang sahaja. Maka lebih daripada itu tidak boleh masuk dalam Zoom kan. Kena try and error lah kan. Kalau yang adanya live ada rezeki dapat masuk kan. Begitulah. Jadi yang mana yang tak dapat masuk jangan risau. Lepas ni kita akan sediakan recording untuk mahasiswa dan mahasiswi melihat kembali ataupun menonton kembali taklimat yang diberikan oleh malam ini. Okey, bagi yang tidak dapat masuk ataupun ada yang terlepas pandang taklimat pada malam ini, kita akan sediakan recording dan recording boleh didapati di laman media sosial MPP maupun di pihak Kolej Kediaman sendirilah selepas daripada program pada malam ini. Jadi jika semua bersedia, boleh tulis di ruangan chat bersedia untuk kita dengar taklimat kita yang pertama. Kita ada siapa? Kita ada Hazim, kita ada Muhammad Haziq bersedia, kan? Syafiq bersedia. Ada bersedia panjang pun ada. Bersedia panjang tu maksud dia tak sabar nak masuk kuis lah tu kan. Kita akan tengoklah apa yang ada di kuis, apa yang menarik lah kan. Ada buaya. Tak balik. Ada buaya? Tak ada. Okey, begitulah kita punya taklimat pada malam ini. Jika semua sudah bersedia untuk mendengar taklimat, jadi kita serahkan sesi taklimat kita kepada panel yang pertama, iaitu saya menjemput dan mempersilakan kepada Ustaz Ahmad Syafiq bin Mat Razali selaku pengetua bahagian pengurusan kediaman pelajar untuk memberikan taklimat berkenaan dengan proses kemasukan pelajar. Jadi tanpa buang masa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar dengan jelas ke suara saya? Alhamdulillah boleh Ustaz. Boleh dengar Ustaz? Boleh. Okay, alhamdulillah. Pertamanya saya ucap banyak terima kasih kepada saudara Iqbal Hakim. Lama tak jumpa, makin handsome. Dan wakil-wakil daripada ketua bahagian, wakil daripada Timbalan Dekan Mahasiswa, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Mungkin ada sebahagian yang saya tengok tadi macam ada dekan pada join sekali. Wakil daripada ketua seksyen bahagian pengurusan kediaman dan juga ketua seksyen, pemangku ketua seksyen bahagian disiplin. Dan juga daripada wakil daripada fellow. Dan saya rasa ada seorang ataupun dua orang ni saya tengok macam daripada pensyarah fakulti apa, pengurusan muamalah atau apa ni, fakulti pengajian peradaban Islam, dan semua sekali lah pelajar-pelajar yang dikasihi mati Allah sekalian. Pertamanya syukur pada Allah atas kurnia rahmat taufik hidayah, dan pada malam ini saya cuba untuk berikan taklimat berkaitan dengan kemasukan pelajar ke Kolej Kediaman. Pun begitu, untuk elakkan daripada berlakunya sesi satu hala sahaja, maka saya buka seluas-luasnya soalan untuk ditanya sama ada melalui ruangan chatting ataupun melalui ruangan secara voice. Tetapi voice ni mungkin tidak sarankan sangatlah, kerana mungkin boleh mengganggu kita punya perjalanan secara atas talian ini. Baiklah, untuk yang pertamanya mungkin boleh tekan slide ke. Next.
Okey, ni tarikh-tarikh kemasukan bagi pelajar ke Kolej Kejaman. Okey. Mungkin boleh silent siapa-siapa yang rasa ni boleh silent kan. Nabil, Muhammad Nabil, dia boleh silent. Ustaz tak buka mic. Tak dengar Ustaz suara Ustaz. Ustaz, tak dengar Ustaz? Hello, hello. Hello. Ustaz, Dengar tak ke? dengar. Okey. Boleh. Dengar? Ustaz, dengar Ustaz. Baik, bagi kategori pertama dengan kedua, kategori pertama dengan kedua dah selesai. Pelajar MUEK dan juga pelajar pusat matrikulasi dah selesai. Kategori ketiga ialah pelajar semester 2 bagi program diploma dan ijazah. Iaitu mereka akan masuk bermula pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dan saya sarankan pelajar 22 bermula esok bermula dengan FSTM. Disusuli hari Selasa FSU, hari Rabu FPM dengan Fakulti Pendidikan dan hari Khamis iaitu Fakulti Peradaban dan Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam. Sebolehnya pelajar mesti ikut tarikh-tarikh yang kita telah tetapkan bermula daripada jam 9 pagi sehingga 4 petang dan pendaftaran ini kita lakukan, kita jalankan di Pusat Convention Quiz PKK. Di PKK. Sebab setiap hari ada kota-kota yang telah kita tetapkan. Berapa orang yang perlu masuk, berapa orang yang ditetapkan masuk dan saya rasa semua pelajar yang hadir pada malam ini secara atas talian ini dia telah isi Google Form pukul berapa dijangka sampai dan mereka akan check in pukul berapa. Nanti kita akan detailkan bagaimana perjalanan pada pendaftaran pada hari-hari yang telah ditetapkan di antara 22 hingga 25. Baik, bagi kategori yang keempat, kategori keempat ini dikhaskan kepada pelajar baharu. Pelajar baharu ni maknanya pelajar bagi semester pertama. Hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Kenapa kita khaskan pelajar baharu ini hari Jumaat, Sabtu, Ahad? Kerana kebanyakan daripada ibu bapa, daripada pelajar-pelajar baharu ini, kemungkinan besar mereka tidak pernah sampai lagi ke kuis. Bagi pelajar senior, kita letakkan 22 sampai 25 sebab walaupun mereka tidak datang dengan ayah dan mak, mereka telah tahu bagaimana situasi berada di kuis tadi. Itu yang kita jangkakan lah. Baik, bagi kategori keempat, pelajar baharu ini kita bermula pada hari Jumaat, hari Sabtu dan Ahad. 26, 27, 28. 26 FSTM dengan Fakulti Syariah Undang-Undang. 27 hari Sabtu FPM FP dan 28 FPPI mula jam 9 pagi sampai pukul 4 petang. Pun sama juga akan berlangsung di PKK, Pusat Convention Quiz. Okey, kemudian bagi kategori yang kelima iaitu kategori pelajar yang daripada program diploma dan juga ijazah sarjana muda yang memerlukan kepada praktikal. Makmal, klinikal, latihan amal, studio, bengkel, peralatan khas. Ini dikhususkan bagi semua pelajar yang masuk pada 29 dan 30 iaitu hari Isnin, Selasa. Maknanya 22 sehingga 30 hari bulan ini berlakunya kemasukan pelajar yang telah pelajar-pelajar telah isi berapa orang masuk pada 22 mengikut tarikh-tarikh yang ditentukanlah dan mengikut jam yang telah ditetapkan. Baik, ini semua jam-jam dan juga tarikh-tarikh ini memang dah minta pelajar isi dan saya sangat-sangat mohon kepada pelajar untuk datang tepat waktu, cuba adjust masa untuk datang mengikut waktu yang telah diisi untuk mengelakkan daripada berlakunya kesesakan, penjarakan, pematuhan SOP dan sebagainya. Okey, pukul 9 sampai pukul 4. Baik, kalau saya nak datang lebih pada pukul 4 boleh tak Ustaz? Okey, baik. Jawapan yang akan saya berikan pada malam ini, saya jawab yang paling mudahnya, elakkan daripada datang
mengikut jam-jam yang telah kita isi dalam Google Form. Datang kalau pukul 4 lah. Kalau lewat mungkin seminit 2 tu okeylah, boleh lah. Tapi kalau pukul 4, pukul 6 baru sampai, sebab apa saya kena pergi shopping di KL dulu. Saya rasa ini bukan alasan yang sepatutnya diberikan oleh pelajar yang daripada program diploma dan juga ijazah sarjana muda. Okey, saya nak tanya balik. Okey, jelas tak suara saya ni? Syahmi kata tak jelas. Jelas. Jelas Jelas, Okey, Ustaz. Syahmi. Ya. Okey. Jelas juga. Baik, bagi kategori yang ke-6. Kategori ke-6 ini pelajar tahun akhir. Pelajar tahun akhir. Baik, bagi kategori 3, 4, 5, pelajar tidak dibenarkan. Saya ulang balik. Tidak dibenarkan bawa kenderaan. Bagi pelajar kategori 3, 4, 5 tidak dibenarkan bawa kenderaan. Kalau bawa juga Ustaz, memang kita tak benarkan bawa masuk ke dalam. Okey, baik. Kategori 6, pelajar tahun akhir pengajian peringkat diploma dengan ijazah sarjana muda bermula pada 8, 9, 10. 7 hari bulan ni adalah cuti peristiwa disebabkan convocation. Ustaz, kenapa pada kategori kelima tadi saya tengok sampai 30 hari bulan, 1 sampai 6 tak ada kemasukan ke? Itu macam mana Ustaz? 1 hingga 6 tak ada kemasukan? Ya, tidak ada kemasukan disebabkan pada waktu tersebut kita beri laluan kepada pelajar-pelajar yang nak convocation. Adik-adik dan juga abang-abang, you all semua akan konvo. Bila konvo, maka berlaku dah kesesakan dalam kawasan kuis. Mana-mana IPTA ataupun IPTS di seluruh Malaysia ini kalau convocation, biasanya dia akan jadi sesak dengan kenderaan daripada ibu bapa dan juga daripada pelajar tersebut. Oleh yang demikian, maka tarikh-tarikh inilah yang kita berikan. Sedari kena ingat, saya ada tengok ni ada yang mohon dan ramai sangat yang WhatsApp saya, tag saya, lebih daripada 100 orang yang teks dan minta untuk saya benarkan, berikan kemudahan kepada mereka untuk datang awal. Datang awal, lewat dan sebagainya. Cuba saya tak masa mengikut yang telah ditetapkan. Sebab musim-musim sekarang ini kita tak boleh nak buat macam dulu. Kalau dulu, okey, saya faham dulu mungkin bolehlah. Tapi sekarang ini kita ada penjarakan dia, kena ada kota yang ditetapkan dan dengan kebenaran-kebenaran tertentu. Tidak dibenarkan bawa kenderaan. Okey, kenderaan ini hanya dibenarkan bagi pelajar tahun akhir sahaja. Itu pun mengikut jumlah stiker kenderaan sahaja. Sebab kawasan kuis parking dia tak banyak. Parking dia ada berapa sahaja yang dikhaskan kepada pelajar. Dan kita akan berikan kepada pelajar yang betul-betul berkeperluan sahaja. Dan lebih-lebih lagi sekarang ini musim PKP ini lagilah. Saya sangat sarankan kepada pelajar supaya jangan bawa kenderaan. Kalau bawa kenderaan parking kat luar pun banyak isu-isu yang berlaku. Kena pecah lah, kena sendel dengan bas yang masuk, keluar masuk dan sebagainya. Elakkan, jangan bawa lah. Okey, baik. Next, bagi kategori ketujuh. Ketujuh ini bagi pelajar-pelajar semua kategori yang persekitaran yang tidak kondusif. Yang tidak termasuk dalam kategori kategori 3, 4, 5, 6. Iaitu pelajar yang tidak kondusif pun sama juga. Kita tetapkan pada 8, 9, 10. 7 hari bulan ni untuk pelajar-pelajar FSTM. Kalau yang ada pada malam ini, nak maklumkan hari ini adalah hari cuti peristiwa disebabkan program ataupun majlis convocation pelajar-pelajar senior. Kita cuti pada hari Selasa ini. Kalau sekiranya ada pelajar yang tak boleh nak, memang kena masuk 7 hari bulan je Ustaz. Sebab saya dah beli tiket booking flight, mohon maklumkan kepada saya. Mohon maklumkan kepada saya. Stiker kenderaan. Tak, saya tengok sekejap. So, Ustaz, kalau ada kekangan tak lah, kena info dekat siapa. Kalau ada kekangan, kena tengok kekangan tu macam mana deh. Okey, salam Ustaz. Saya datang daripada parents saya busy at station. Saya perlu drive sini. Tak boleh. Memang kena drive sendiri boleh. Tapi kena bawa kereta memang tidak dibenarkan bawa masuk ke dalam. Kalau bawa masuk juga mungkin akan ambil tindakan lah sama ada klaim ke apa ke. Memang tak boleh deh.
kata memang dibenarkan kepada pelajar tahun akhir dan mesti kena isi borang lah. Maaf bertanya, saya punya result baru keluar, bolehkah saya masuk asrama isi borang? Okey, bagi pelajar yang result ada masalah, khususnya disebabkan kena tahan result dia kena tahan ataupun bawah pada 2.0, saya minta untuk selesaikan terlebih dahulu pendaftaran ataupun selesaikan bahagian akademik terlebih dahulu, barulah bincang tentang isu boleh masuk asrama. Yang tak matang. Itu di antara itu pun tak boleh ada yang tak matang. Macam mana? Tak matang? Silap ke Ustaz? Silap. Okay, next. Tarikh clear tarikh yang kategori ke-7 ni okey. Baik, Salam nak tanya kalau time tu waktu kuarantin. Oh, kuarantin memang. Kuarantin confirm tak boleh. Pelajar yang vaksin complete satu, complete mana 2 dos ataupun booster itu pilihanlah. Kalau ada booster alhamdulillah. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Tapi syaratnya mesti complete dos. 2 dos. Pelajar yang kuarantin tidak dibenarkan masuk. Bila dah selesai nanti baru boleh masuk. Bila dah selesai kuarantin nanti. Katakanlah kalau kuarantin ni saya 10 hari bulan Ustaz. Baik, maklumkan kepada bahagian kediaman. Kita akan set upkan ataupun kita akan susun untuk bagi pelajar yang kategori inilah makna kuarantin tadi. Tapi kami akan minta surat lah. Ataupun kita akan minta dokumen sokongan yang mengatakan dia ni ada isu kena kuarantin dan sebagainya. Macam mana nak mohon sikap untuk tahun akhir? Tak dapat result bilik macam mana, saya tak faham. Pelajar intake kedua. Okey, kalau tak dapat nombor matrik lagi, makna sedari dikategorikan sebagai pelajar pelajar baharu. Bila pelajar baharu, sedari akan dapat nombor matrik lah, insya-Allah akan dapat hari Isnin nanti insya-Allah. Ustaz, kalau datang nak ambil barang di store boleh ke? Tapi tak nak tinggal di hostel. Untuk ambil barang di store, mohon berujuk kepada MPP yang PIC, PIC yang sewaktu sedari ataupun saudara tinggal dulu. Mohon rujuk MPP, nanti dia akan susun tarikh-tarikh tertentu lah. Saya buat penangguhan pelajar macam mana boleh tak masuk? Penangguhan masuk buat apa? Kan? Kalau dokumen penting hantar pada hari kemasukan boleh ke? Dokumen penting bawalah, nanti akan ada tarikh-tarikh tertentu daripada bahagian akademik atau bahagian kemasukan. Ustaz, kalau dah masuk boleh ke keluar balik kalau nak beli barang? Okey, boleh, tak ada masalah, boleh keluar balik, tapi kena tengok waktu-waktu tertentu lah. Waktu kemasukan pelajar tidak dibenarkanlah keluar masuk sebab waktu itu kita tetapkan ataupun kita khaskan kepada kereta keluar masuk. Bila dah selesai, makna selepas pada pukul 6 bolehlah, dan mesti masuk sebelum pukul 10 malam. Dah bayar yuran tapi result masih tak keluar. Kena settlekan. Kalau dah bayar yuran, result tak boleh tengok lagi, result bilik tak dapat lagi, kena selesaikan bahagian yuran tadi. Saya dah settle bahagian akademik, tapi boleh update dalam MS, tak dapat tengok result. Kena selesaikan dulu bahagian akademik. Kena selesaikan. Kalau dos kedua belum 14 hari, tak boleh masuk. Yang belum complete dos tak boleh. Saya tekankan sekali lagi, pelajar yang complete dos dengan tempoh matang, baru boleh dibenarkan masuk. Ganggu, saya nak tanya kalau lambat psikofa tak dapat, mohon emailkan, Fahim, mohon emailkan kepada bahagian kediaman BPKP. SOP keluar masuk kuis boleh ke? Semua kategori masuk. Ustaz, mana tarikh terdapat dua surat? Bukan wajib ikut masa yang ditetapkan. Dapat tarikh macam mana, ikut itulah, ikut waktu itu. Kalau pakai luar, boleh ke mohon kerjasama pengawal? Oh, memang tak ada. Kalau pakai luar memang atas tanggungjawab sendiri, tak ada. Memang kerja keselamatan bukan untuk jaga kenderaan pelajar. Yang pakai luar tu kita dah cakap awal-awal, memang tak ada. Memang atas tanggungjawab sendiri. Rizal, tengok sampai bila. Assalamualaikum. Okey, saya rasa soalan nanti. Baik, next. Banyak sangat pula soalan ni. Okey, pelajar diingatkan untuk mematuhi tarikh-tarikh kemasukan yang telah ditetapkan. Pelajar yang memilih tarikh lain perlu hadir pada tarikh pendaftaran yang ditetapkan. Pelajar memilih tarikh lain perlu hadir pada tarikh pendaftaran yang ditetapkan. Pada 1 hingga 6 Disember 2021, tiada kemasukan pelajar ke Kolej Kediaman
kerana memberi laluan kepada convocation ke-23 kuis. Tiada pendaftaran selepas tarikh 10 Disember 2021. Maknanya pelajar-pelajar hanya dibenarkan untuk mendaftar di antara 22 sehingga 10 Disember sahaja. Melainkan ada syarat-syarat tertentu dengan kebenaran daripada bahagian kediaman. Okay, next. Okay, semasa buat pendaftaran, okay, ni mohon baca betul-betul, mohon dengar. Soalan-soalan tu nanti kejap lagi kita akan jawab. Yang berkaitan dengan kereta lah apa tu biarkan. Nanti dulu. Okay, dengar sini saya nak sebut ni. Okay, semasa pendaftaran, pelajar minta bawa slip reservation room. Maknanya pelajar senior lah, pelajar senior. Pelajar baru saya baru nak daftar, Ustaz. Macam mana? Tak boleh bawa lah sebab tak ada. Ni pelajar senior. Boleh print dari portal pelajar, slip reserve bilik tadi akan ada nombor bilik tadi. Okey, yang kedua surat tawaran, pelajar baru ini pelajar senior. Pelajar baru bawa surat tawaran. Nak ambil kat mana? Boleh cek, boleh semak di status semakan pendaftaran atau boleh tengok semak email. Okey, yang ketiga borang pendaftaran asrama bagi pelajar baru. Ada borang-borang ini telah kita berikan kepada pelajar sewaktu mereka isi dan diterima masuk. Ada borang-borang tersebut. Okey, saya rasa tu je kot. Dan next, ada taklimat daripada ketua fellow dan juga daripada bahagian disiplin. Nak jawab soalan dulu ke macam mana ni? Soalan last sekali, Ustaz. Soalan sekali ya? Okey, sorry. Baik. Next. Okey. Dah habis, Ustaz? Dah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ahmad Syafiq di atas penerangan ataupun taklimat bagi sesi yang pertama ini. Jadi kita teruskan dengan sesi taklimat oleh Ketua Fellow iaitu Ustaz Muhammadan bin Ahmad Tajuddin yang merupakan Ketua Fellow Siswa Kolej Kediaman. Jadi dengan penuh takzimnya dipersilakan, Ustaz. Siapa? Ustaz Madun dulu ke saya dulu? Ketua Fellow Siswa Kolej Kediaman Ustaz Muhammad Asri bin Ishaq. Ustaz Madun. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Iqbal, kepada semua dekan, timbalan dekan, sewakil ketua bahagian, sahabat-sahabat pensyarah, barisan MPP, kemudian kepada Ustaz Syafiq selaku ketua Raja, selaku timbalan pengetua dan seterusnya, pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita sama-sama berkumpul bagi kita mendengar taklimat berkaitan kemasukan pelajar-pelajar diploma dan pelajar-pelajar degree ke kampus Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis. Jadi kami Hasan Fellow mengucapkan ahlan wa sahlan dan sangat mengalu-alukan kepulangan pelajar-pelajar diploma dan pelajar-pelajar degree ke kampus Kuis, dan sesungguhnya kami merindui suasana pelajar-pelajar berada di kampus, kan hampir 2 tahun kampus Kuis ini sunyi dengan kehadiran pelajar-pelajar. Jadi kepulangan pelajar-pelajar dan mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan segala urusan kepulangan pelajar-pelajar ke kolej, ke kampus Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis. Jadi di sini ada beberapa perkara yang ingin saya ingatkan kepada pelajar-pelajar.
bila mana pulang ke asrama nanti. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan keselamatan. Pelajar-pelajar mengambil cakna isu keselamatan dan kami sendiri telah pun mengambil beberapa langkah-langkah keselamatan lah, terutamanya bila mana kolej kampus telah lama ditinggalkan, terutamanya pada bilik-bilik bangunan-bangunan yang telah lama ditinggalkan. Jadi kami mohon kepada pelajar-pelajar yang masuk ke dalam bilik, pastikan kalau boleh bersihkan, tengoklah kebersihan tu memang kita dah selesai, dah bersihkan, tapi mohon juga pelajar-pelajar tengok berkaitan dengan maksudnya masuk dengan baca bismillah, baca doa kan sebelum tu, dan jangan terlalu excited berpenghuni sebelum ni. Jadi bila pelajar-pelajar masuk, jadi kita minta lah pelajar-pelajar ni membaca doa-doa perlindungan. Berada seperti mana yang sebelum ni, kita minta supaya berhati-hati bila mana berjalan waktu ada angin dan sebagainya. Jadi benda-benda ni juga pelajar jangan terlalu excited sehingga mengabaikan isu-isu keselamatan ketika mana berada di kampus. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan kebajikan. Isu kebajikan, kami pihak fellow boleh dikatakan pada setiap pada setiap pasal dan setiap menama fellow. Jadi mohon untuk pelajar-pelajar, sekiranya ada sebarang perkara yang berkaitan dengan kebajikan pelajar, boleh terus rujuk kepada fellow-fellow yang ada, dan insya-Allah kami fellow-fellow sedia berkhidmat untuk pelajar-pelajar yang ada di kampus Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan isu permohonan daripada kami pihak BPKP, mohon kepada pelajar-pelajar supaya sama-sama menjaga setiap harta benda yang disediakan untuk kemudahan pelajar-pelajar. Jadi kita mohon pelajar-pelajar supaya tidak mengalihkan sebarang susun atur yang telah dibuat, dan juga tidak melakukan sebarang vandalism terhadap kemudahan-kemudahan yang telah kita sediakan untuk pelajar. Kemudian kita juga mohon kepada pelajar-pelajar sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Seperti contoh, kita membenarkan pelajar-pelajar bila mana masuk ke kampus, kita benarkan pelajar untuk keluar, sama ada ke BSP ataupun untuk balik pada setiap minggu. Akan tetapi pelajar-pelajar dimohon untuk mengisi form yang akan kita sediakan. Jadi kita minta setiap kali pelajar-pelajar keluar masuk ataupun nak keluar daripada kampus, minta isi Google Form yang akan kita letakkan dia punya pada setiap pasal kuliah tu kita akan letakkan tempat isi form, kemudian baru keluar. Ini adalah untuk memudahkan demi menjaga kebajikan pelajar-pelajar. Kemudian kita juga mohon kepada semua pelajar-pelajar sentiasa mematuhi undang-undang asrama kan, dan bila mana balik pastikan setiap perkara-perkara barang-barang larangan seperti rokok, kemudian vape, kemudian gitar dan benda-benda yang tak sepatutnya dibawa ke asrama, mohon untuk tidak dibawa, kerana kalau kita dapati semasa rondaan fellow ada barang-barang larangan yang dibawa oleh pelajar-pelajar, maka kita akan
maksudnya tanpa ada ni lah, kita akan keluar amaran dan juga pelajar-pelajar boleh didenda dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Dan kita juga mohon kepada pelajar-pelajar mematuhi telah ditetapkan oleh pihak BPKP sepanjang pelajar-pelajar berada di dalam kampus. Dan akhirnya kita juga mohon kepada pelajar-pelajar supaya sentiasa bersama-sama menjaga kebersihan, menjaga maksudnya menjaga peralatan-peralatan yang telah kita sediakan kepada pelajar-pelajar, dan sebarang permasalahan ataupun sebarang perkara-perkara yang perlu kepada bantuan, pelajar-pelajar boleh terus rujuk kepada fellow-fellow yang ada ataupun fellow yang bertugas untuk parcel ataupun qaryah yang telah ditetapkan. Jadi senarai nama-nama fellow, senarai nombor-nombor telefon fellow akan ada diletakkan di setiap parcel dan setiap qaryah. Jadi sekiranya ada sebarang masalah, maka boleh terus rujuk kepada kami. Jadi saya rasa sekadar itu untuk taklimat saya selaku ketua fellow, dan sekali lagi saya mewakili seluruh fellow Kolej Kediaman mengalu-alukan kepulangan pelajar-pelajar ke kampus. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan segala urusan, dan insya-Allah dengan antum bila mana berada di kampus, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan ketenangan untuk terus menuntut ilmu. Jadi sekadar itu saya serahkan semula kepada saudara moderator, saudara Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Asri bin Ishaq selaku ketua fellow siswa bagi Kolej Kediaman KUIS. Seterusnya kita menjemput dan persilakan kepada Ustaz Muhammadan bin Ahmad Tajuddin untuk memberikan taklimat berkenaan dengan peraturan pemakaian. Jadi dipersilakan. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator Iqbal. Iqbal yang sangat hangat mutakhir ni. Iqbal Datuk Vida dan sebagainya. So ada masalah suara saya? Okey tak? Macam okey kot? Ya Ustaz. Okey. Alright. So saya akan menerangkan berkaitan dengan pemakaian, bagaimana pemakaian yang ditetapkan untuk balik ke kuis. Okey, jangan ambil serius sangat . Minta maaf Iqbal, gurau saja. Okey. Iqbal ni nama harum, semua rebak harum. Okey, bagaimana pakaian yang perlu dipakai oleh pelajar ketika balik ke kampus? Okey, maksud. Okey, kalau ikutkan pakaian bagaimana yang ditetapkan ketika pengambilan kunci. Okey, kalau tengok kat sini kita ada baju Melayu, jubah, ada tali leher, tain. Okey, first kena pamerkan kad matrik. Kalau menutup aurat tu bermaksud bukan pakaian yang ketat yang melekat dekat badan. Sorry, internet saya agak tidak stabil. Your internet connection is unstable. Okey, pakaian yang longgar kan bagi siswa. Begitu juga dengan siswi. Kan? Seluar baju yang ketat adalah tidak dibenarkan. Okey, rambut. Kan kita lama tak bertemu kan. Okey. Kita lama tak bertemu, so saya mohon untuk adik-adik sekalian untuk pastikan rambut anda adalah pendek. Okey, dan tidak berfashion. Maksudnya ialah mungkin kita lama tak berjumpa. Sekali jumpa tak kenal. Tengok macam ni Mamat Korea mana ni kan. Tak naklah macam tu. Okey. So kita Islam itu agama yang syumul kan, agama yang lengkap. So kita kalau nak fashion tu biar di luar sana. Ulang apa Okey. Yang tak dapat kad matrik tak apa, tak ada masalah. Mungkin yang baru masuk sen lepas, tahun lepas sebagainya. Okey. Kalau yang kad matrik hilang,
bahagian pengurusan insan di tingkat aras atas sekali, ambil borang dan isi, dan macam biasalah akan jumpa dengan section disiplin untuk dilengkapkan selepas kemasukan nanti. Okey, tak ada masalah. Okay. Kalau dekat metrik pakailah. Buku mentoring hilang macam mana? Buku mentoring hilang lah, nanti berurusan dengan section mentoring. Boleh. Okey, kemudian itu untuk mahasiswa. Kemudian mahasiswi. Okey, macam biasa pelajar siswi saya tak naklah pakaian yang terlampau terikut yang kurang baik. Bukan sekadar tidak baik, kurang baik. Contohnya mungkin ada nak ikut tudung sekian, artis sekian. So tak perlu kita jadikan artis itu sebagai panduan kita. Tetapi kita jadikan Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai panduan dan ikutan kita. Okey. Memakai anak tudung dan scarf. Siswi tolong kalau tak biasa, Ustaz, saya tak biasalah pakai anak tudung, tolong belajar. Okey, macam mana? Tekan saya nak ajarkan. Cuba belajar perlahan. Tudung tidak jarang melepasi paras dada, labuh Ustaz ni hipokrit. Tak ada masalah, itu hipokrit pun. Yang penting masuk kuis tak ada masalah. Tudung saya nak macam tu. Kemudian baju kain seluar tidak jarang, tidak ketat dan tidak menampakkan anggota badan, labuh melepasi paras punggung hingga ke lutut. Okey. Macam mana kalau saya daripada KL, saya baru beli barang, tiba saya masuk kuis. Sebenarnya pakaian yang kita tetapkan itu adalah pakaian yang tidak menyalahi syariat. Kalau boleh ikutlah pakaian yang kita tetapkan. Okey. Allah sayang kita, masya-Allah, terbaik. Okey. Untuk siswa baju t-shirt berkolor kena tie-in juga ke? Tak perlulah. Okey, t-shirt berkolor jadi tak ketat, bukan baju yang t-shirt yang melekat dekat badan, nampak minta maaf, nampak bentuk tubuh badan. Kalau yang borai itu nampak borai dia. Kalau yang kurus, yang slim tu nampak sangat. Tak perlu nak menayangkan. Jadi pakaian tu longgar. Kemudian kasut bertutup, pakai stokin tebal dan panjang ke paras betis. Okey. Untuk perempuan saya minta maaf, stokin itu wajib pakai. Kerana kita adalah aurat, so pakailah stokin. Okey. Nak pakai stokin warna apa? Pakailah warna gelap. Tak perlulah pakai warna yang sama dengan warna kulit. Kalau warna kulit kita warna hijau, janganlah pakai warna hijau, pakailah warna lain. Okey, nampak beza. Kalau warna kaki kita warna kuning lansat, pakailah warna hitam. So okey, boleh. Kemudian solikan perhiasan tidak tebal dan berlebihan. Pada saya, siswi pun tak perlulah nak you all nak make up masuk kuis, aku nak kena make up, tak perlu. Biasa je. Okay, neutral. Okey. Kemeja dengan pendek panjang boleh tak ada masalah, nak pakai kemeja pakailah. Okey. Kalau nak pakai baju raihan untuk pendaftaran, pakailah, tapi jangan baju raihan yang ketat, yang slim fit, yang nampak Allah sakit mata memandang. Okey. So kalau saya nampak, saya akan tegurlah. Kita sama-sama tegur. Kak Patrick, kalau pelajar baru macam mana? Pelajar semua tapi tak pernah datang kuis lagi. Okey, tak ada masalah. Nanti you all akan ada urusan untuk pengambilan Kak Patrick. So siapa yang belum dapat okey, tak perlu kata alamat tak ada Kak Patrick, so saya tak boleh masuk. Tidak. Kalau tak ada Kak Patrick, tak ada masalah. Janji pakaian tu kemas. Kalau buat baju yang jenis dress tapi longgar, boleh ke Ustaz? Okey. Saya nak tengok dress tu macam mana. Okay. Kalau dress tu singkat, tak boleh lah. Tinggalkan. Pakaian-pakaian yang tu mungkin kamu boleh pakai hanya kat dalam bilik sahaja. Ada pakaian yang boleh dipakai keluar, ada pakaian yang hanya boleh dipakai dalam bilik sahaja. Pakaian dalam bilik, ada pakaian yang mungkin yang boleh hanya dipakai di rumah ataupun di luar kuis sahaja terpulang. Okey, boleh. Kalau pakai baju Melayu tapi full set, tapi tak full set, boleh, tak ada masalah. Pakailah. Tapi baju Melayu tu pastikan baju Melayu itu adalah longgar. Okey. Kalau pakai kasut sukan masa pendaftaran, bolehlah, tak ada masalah. Yang penting pakailah kasut, jangan pakai slipper. Kalau pergi daftar pakai t-shirt berkolor, t-shirt polo, bolehlah. Kalau boleh tie-in nampak smart sikitlah. Sebab keindahan kuis. Kita ada tasik sebagainya. So bila you all pakai smart, ambil gambar, letak dalam Facebook, masya-Allah cantik. Okey, seluar jeans tak perlulah, pakai seluar biasa saja. Seluar yang yang slim fit ke, yang sangkut-sangkut, bila you all nak tahu seluar yang ketat ke, bila you all tarik seluar tu, dia akan sangkut kat betis. Itu adalah slim fit. Boleh pakai slipper tak? Tak perlu pakai slipper, pakai kasut. Nak pakai kasut sukan, pakailah kasut sukan.
Kedai makan buka, tak ada masalah. Atas ni macam-macam kedai makan ada. Okay, so saya rasa setakat itu dulu taklimat saya. So saya serahkan kepada Iqbal Hakim. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammadon bin Ahmad Tajuddin yang merupakan fellow Polis Kediaman. Kita teruskan sesi taklimat kita dengan taklimat daripada Koperasi Kuis, Kokuis. Jadi saya persilakan kepada pihak Kokuis untuk menyampaikan taklimat. Pihak Kokuis ada ke bersama kita malam ini? Untuk pengetahuan, Kokuis ni bukan yang ada jual lah tak? Jual di blok akademik, ada macam-macam, ada photostat, ada jual barangan keperluan harian. Kerana sebelum ni ada buat makanan, penghantaran makanan dan sebagainya. Jadi kita persilakan kepada pihak Kokuis untuk menyampaikan taklimat. Silakan. Okey, mungkin pihak Kokuis ada kekangan lain ataupun akan berikan taklimat kemudian. Jadi teruskan dululah, teruskan. Okey, baik. Kita akan teruskan dengan sesi soal jawab yang akan disoal oleh mahasiswa dan akan dijawab oleh pihak pengurusan yang berkaitan, pegawai yang berkaitan. Jadi kita jika ada apa-apa soalan boleh ajukan di ruangan chat kita dan saya akan bacakan. Ataupun jika yang nak buka mic pun silakan. Assalamualaikum Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi sebelum masuk kuis tu ada buat swab test juga. Swab test. Jadi saya silakan kepada Ustaz Syafiq. Assalamualaikum. Kepada yang bertanya, swab test tu optional lah. Kalau sebelum masuk kuis tu nak buat, alhamdulillah dialu-alukan, tetapi untuk makluman semua sekali, waktu pendaftaran masuk nanti kita akan sediakan satu test kit dan pelajar wajib menjalani ujian COVID tu dalam masa 24 jam. Karena kalau dia masuk 23 tu dah wajib kena submit dia punya result dia sama ada negatif ataupun positif. Terima kasih. Okey, Ustaz, ada soalan yang kedua. Iaitu Ustaz, saya isi Google Form masuk pada 18 Disember. Hari Sabtu, 18 Disember hari Sabtu. Sebab tiket flight murah sikit pada tarikh tersebut. Jadi pejabat buka ke untuk masuk hari Sabtu 18 Disember ini? 18 Disember dah lebih dah tu. Nanti emailkan dululah, emailkan beserta dengan pemakluman tu beserta dengan bukti tiket tu. Nanti kita akan reply dan kalau perlu kita akan berikan surat kebenaran khas lah kepada yang tadilah. Okey. bpkp@kuis.edu.my. Okey, soalan yang seterusnya. Iqbal. Ya, Dani. Masa daftar tu boleh kita orang pakai t-shirt quiz tak? Yang t-shirt quiz berkola. Boleh formal pakaian boleh formal. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Pakai yang sopan lah, sopan. Saya dengar suara saya. Ya, sila. Saya nak tanya, saya ni diploma, baru habis diploma dan kami tak dapat lagi surat tawaran yang sepatutnya kami masuk ke degree. So kami nak tanya, hari tu kami dah cuba daftar tapi pendaftaran tu kata kami still bawah pelajar
still belajar di kuis. Maksudnya kami tak boleh nak daftar untuk degree. So macam mana proses tu? Tu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, ada budak daripada Sabah. Kalau contoh lain dia tak bagus, dia kan daripada diploma masuk ke degree, maka dia masuk SEM 1 balik kan, Ustaz. So dia masuk SEM 1 tu, dia kata, andai kata kalau dia tak nak daftar masuk ke kuis, adakah dia boleh stay dekat rumah saja sebab line di rumah lagi bagus daripada kuis lah. Okey, soalan pertama, saya jawab soalan kedua dulu lah. Soalan kedua tu, dia boleh stay kat rumah. Kalau sekiranya di rumah tu lagi lebih ni, tetapi kalau sekiranya ada sesi pertemuan antara grup kelas, katalah pelajar-pelajar dia lain semua masuk kelas, maknanya tidak ada isu lah. Pelajar ni tak dapat maklumat ke, tak boleh hadir perbincangan ke, dia kena hadir lah. Itu je saya punya jawapan lah. Soalan pertama apa tadi? Lupa lah pula. Soalan pertama, kami baru habis diploma. So kami baru dapat result exam hari tu 19. Tapi baik, yang tu kena selesaikan dengan bahagian kemasukan. Saya rasa kalau saya difahamkan hari Isnin nanti semua tu akan selesai esok. Mana esoknya semua akan selesai insya-Allah. Terima kasih. Kalau tak boleh juga boleh tag saya lah, WhatsApp saya insya-Allah. Okay, next. Soalan seterusnya. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum. Silakan. Saya ada dua soalan. Saya nak tanya tentang stiker kenderaan tu berapa lama boleh dapat dan nak diambil dari mana, dan soalan kedua saya nak tanya, saya dah email dokumen saya tapi bila saya nak check result exam saya lepas, saya tak boleh tengok result saya sebab dia kata dokumen tak lengkap, tapi sebenarnya dokumen saya dah lengkap. Email ke mana? Macam mana tu? Email ke mana? Email ke boleh email dekat BPA balik tak? Nombor matrik? 213-2013. 213? 2013. Okey, nanti saya mak balik. Nanti saya semak email mana. Okey, baik. Baik, soalan pertama berkaitan dengan stiker. Nanti akan buat permohonan stiker ke bahagian bahagian keselamatan. Tapi dikhaskan kepada pelajar tahun akhir sahaja. Okay, next. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, silakan. Dia ada dua soalan. Untuk pelajar senior cuma sekadar bawa slip reservation dan bilik kita berdasarkan yang kita daftar hari tu yang sebelum. Betul. Dan yang kedua, macam mana barangan elektrik, ada prosedur ke? Elektrik, ya, ada prosedur, akan kena daftar lah sebagaimana yang biasa lah. Kena daftar untuk elakkan daripada berlakunya macam penggunaan yang elektrik yang lebih kan. Macam contohnya bawa nanti kita akan maklumkan dalam portal pelajar punya. Baik, terima kasih. Catat alih dia, okey. Recording nanti share, apa lagi saya nak masuk kuis sebab nama futsal apa ni. Mohon cek yang penting-penting lah, yang penting-penting cek. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya kaitan dengan pelajar intern. Pelajar intern yang dapat masuk ke dalam tu, dia berapa kali yang digunakan keluar masuk? Ke dia ada limit lah, macam dia boleh keluar pukul 8, balik pukul 5 je? Ke dia boleh juga keluar hari tu untuk pelajar intern lah? Pelajar intern dia boleh masuk ikut ni lah, office hour lah. Sebelum pukul 10 mesti balik. Sebelum pukul 10. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Dia nak, okey, sila. Sila. Daniel, sila. Ulang tanya banyak kali boleh. Okey. Silakan, Daniel. Ustaz, saya nak tanya berkenaan padang bola dengan kod futsal kan. Kami boleh gunakan ke? Okey, yang tu boleh guna, tak ada masalah. Saya mohon pelajar tanyakan soalan yang yang sesuai. Kalau macam berkaitan dengan nak main badminton apa semua tu, benda tu kena ikut SOP lah. Tanya
dah soalan-soalan yang berkaitan dengan ni lah yang penting-penting. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sila. Terus tanya. Saya nak tanya macam saya nanti boleh tak kalau saya macam ni, saya pakai baju tapi dia tak collar tapi dia ada logo quiz. Macam mana? Kalau contoh macam jersey Sukis dulu tapi dia tak collar. Macam mana? Okey, boleh ke tak? Mohon pakaian yang ni lah, pakaian yang sopan. Kalau perlu slip berkasut lah, itulah yang lebih sesuai lah. Yang tu kasut tu semua yes, just saya nak tanya berkaitan dengan baju tu. Tak masalah, boleh. Boleh ya, walaupun dia tak collar. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, dengar jelas tak Ustaz? Ya, sila terus. Okey, saya nak tanya. Saya isi borang balik 18 hari bulan. Tapi kalau saya balik 8 hari bulan, saya kena isi Google Form balik ke ataupun terus balik je? Kenapa pula isi 18 nak balik 8 pula? Sebab plan asal nak balik 18 hari bulan sebab masa depan tarikh awal tu tak free tapi dah dapat free lah, dah ada masa. Mohon ikut tarikh yang telah diisi. Sebaiknya mohon ikut tarikh yang telah diisi. Next, soalan next. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terus Syafiq. Kalau siswa FSTM dari Sabah kan, kalau tak dapat nak balik esok, lepas tu flight dia 26. Kalau dia balik 27, lepas tu dah isi dah Google Form, tak apa? Mohon emailkan kalau berkaitan dengan tiket terpaksa apa semua tu, mohon emailkan dulu. Lepas tu Ustaz, soalan seterusnya. Kan yang t-shirt kuis kan, kan boleh beli online kan? Kira kalau pergi beli kat kuis tu esok tak apa kan? Okey, boleh. Nanti masuk kita selesaikan isu baju apa semua. Mohon tanya soalan yang berkaitan dengan ni lah, macam baju, macam nak main pulsa apa. Assalamualaikum. Okey, silakan. Saya nak tanya berkenaan kategori 6, pelajar tahun akhir, belajarnya masih online atau face to face kerana maksudnya wajib masuk ataupun yang dah isi Google Form je yang nak je. Pelajar tahun akhir saya tak tahu ikut fakulti cara pembelajaran. Kalau FSTM dengan AP mungkin ada yang kena melalui lab dan waktu itu dia perlu masuk lah. Tapi kalau pelajar ni tak perlu kalau pelajar ni maknanya boleh belajar secara online, terpulang kepada pelajar tadi lah. Dan juga tengok kepada subjek. Saya nak jawab yang secara macam mana nak jawab? Ikut subjek yang diambil. Kalau FPPI Ustaz, maksudnya kena tunggu FPPI bagi tahu ke kos apa yang perlu masuk, yang wajib masuk, ada yang tak wajib masuk. Yang tu kena rujuk fakulti lah, rujuk fakulti. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau dah masuk isu ada kena kuarantin ke? Boleh keluar masuk ke macam mana Ustaz? Kalau bergejala kuarantin lah. Kalau bergejala kuarantin. Kalau tak? Kalau tak nak kuarantin buat apa? Tak, maksud saya boleh keluar masuk kuis ke? Saya dah boleh, tak ada masalah. Saya rasa soalan ni dah jawab dah tadi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Hello, ya sila. Dengar tak? Dengar. Sila. Okey Ustaz, saya nak tanya, kalau macam tadi Ustaz ada cakap yang untuk kategori yang sebelum ni tak dibenarkan buat kenderaan kan? Okay, kalau macam contoh pelajar tersebut ada surat doktor untuk dapatkan kebenaran buat kenderaan tu, boleh ke Ustaz? Ke tak boleh? Kan emailkan kepada kami akan tengoklah macam mana apa semua. Bukan saya yang buat keputusan, nanti akan ada bahagian keselamatan yang akan tentukan lah. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Teruskan. Okey, saya ibu pada pelajar yang baru nak masuk ni. Sebenarnya bila tarikh masuk ni yang untuk pelajar intake yang baru ni? Sebab satu lagi dia tak ada dapat Google Form pun. Macam mana nak isi Google Form? Kami sebabnya kalau ikutkan laman web tu esok kan pendaftaran baru dia. Yang tu ikut kategori puan. Saya dah maklum tadi ikut kategori dia.
Yang untuk pelajar Sebab baru saya ni, anak saya dah banyak kali dah bertanya pada kuis. Bila daftar? Kata minggu depan. Kalau minggu depan, esoklah bermula minggu depan. Okey, tadi saya dah maklumkan Puan, tarikh-tarikh tadi bermula daripada bermula daripada esok ikut kategori. Untuk pelajar baru, untuk pelajar baru, hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Hari Jumaat, Sabtu dan Ahad ikut fakulti. Nanti kami akan sharekan ataupun kami akan emailkan dengan segera kepada pelajar-pelajar baru tarikh-tarikh yang ditentukan tadi lah. Maknanya Jumaat ni? Hari Jumaat. Jumaat ni lah. Hari Jumaat. Okay, next. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya nak tanya kalau tak dapat reserve bilik macam mana ya? Selesaikan yang blok tu sebab apa? Sebab result below 2.0 ke ataupun sebab ada yuran ke ataupun sebab lain? Semua dah bayar tapi tak boleh nak reserve juga. Dah call sikit. Apa dia tulis? Dia tulis tepat di portal tu apa dia tulis apa? Dia tak tulis apa-apa tapi kawan saya dah bayar. Tapi memang hari tu dia kata tunggu minggu depan tapi tak boleh. Nanti EPM saya dah. Lagi. Okay, next. Saya nak tanya lagi. Kalau result tak dapat tapi bilik dah dapat reserve, boleh masuk? Result tak dapat, bilik dapat reserve memang tak boleh. Memang mustahil. Result tak akan dapat tengok. Bilik tak akan dapat reserve kalau result tak dapat tengok. Tapi kalau semua dah bayar. Semua dah bayar. Memang sistem dia akan blok pelajar sekiranya ada isu berkaitan dengan yuran ataupun berkaitan dengan result. Maaf mencelah Ustaz. Saya rasa kalau yang ni boleh rujuk dengan bahagian bendahari sebab kadang-kadang ada yang belum update berkaitan dengan yuran. So, boleh rujuk bendahari. Ya, yuran dah tapi bilik semua dah reserve. Ini berkaitan dokumen ke? Okey. Apa? Ustaz, dengar suara saya tak? Ya, sila. Okey. Saya hari tu saya ada buat silap. Saya pergi daftar kategori 7. So, saya kena masuk 6 Disember. Padahal saya ialah student tahfiz dan qiraat. Saya kena daftar kategori 5. Lepas tu baru ni saya dapat reply daripada kuis yang saya dapat apa? Okay, Syamim, tak apa, saya Ustaz faham. Nanti rujuk kepada surat kebenaran yang di-emailkan, ikut rujuk tu. Dan hadir ikut tarikh tu. Assalamualaikum Ustaz. Saya Nur Iziana binti Osman dari Iziana. MS 36. Sila. Semester 3. Ustaz, kita semester 3 ni untuk MS 36 dia pilihan kan sama ada belajar online dekat rumah ataupun dia boleh datang dekat kuis. Yang boleh rujuk fakulti yang isu kita orang merujuk kepada fakulti. Tapi kelas kita orang start dalam 29 hari bulan kan Ustaz. Kiranya kalau nak bawa barang-barang tu semua dalam minggu ni lah, bukan minggu depan. Kalau nak bawa barang lah datang sana. Masuk ikut tarikh. Tarikh yang ditetapkan tu. Okey. Oh, okey. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kalau balik dengan Grab boleh masuk kuis tak Ustaz? Grab boleh masuk. Terima kasih Ustaz. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Wan Shah, okey. Untuk pelajar yang luar negara macam mana ya? Pelajar luar negara, fakulti mana? FSTM. Daripada negara mana? Thailand. Saya tanya mewakili kawan saya lah daripada Thailand. Nanti rujuk bahagian pengantarabangsaaan, pusat global sekarang ni pusat global, nanti rujuk. Nanti dia akan uruskan berkaitan dengan tu. Kita punya tempat kuarantin, berapa kos, bila tarikh. Okay, next. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Dengar Teruskan. Saya nak tanya bagi pihak kawan saya sebab dia tak berapa bagus sekarang ni.
Okay, saya tanya. Soalan dia macam ni. So kalau dah isi Google Form yang apa yang ada sebelum ni kena isi tu, tapi tak jadi balik, so yuran still kena bayar ke? Yuran akan di-charge-kan bila dah check in. Bila dah check in. Bila check in, check out. Okay, next. Okay. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya nak bertanya berkaitan dengan reserve bilik. Last day untuk reserve bilik 28 hari bulan. Mohon rujuk takwim ataupun mohon rujuk kalender akademik ataupun tarikh-tarikh penting dalam nama web. Saya rasa saya buka soalan sampai pukul 10 suku boleh? Ada 2 minit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Kalau dekat Google Form tu isi balik 9 pagi, tapi sebab kami ada kekangan jadi sampai petang, boleh ke Ustaz? Mohon patuh. Saya dah maklumkan daripada awal lagi. Mohon patuh ikut waktu-waktu yang telah ditetapkan. Sebab kita ada kekangan juga dari sudut kemasukan. Ada kota-kota yang telah ditetapkan. Kalau sekiranya tak dapat juga, itu saya tak boleh nak buat apalah. Tapi mohon, saya sangat-sangat berharap kerjasama daripada semua untuk mohon patuhi tarikh-tarikh yang telah ditetapkan dan juga waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kita nak elakkan, kalau saya benarkan semua, datang katalah hari Sabtu pukul 12. Semua nak datang pukul 12 nanti, susahlah kita ada penjarakan, kita kena scan MySejahtera dulu, cek suhu, nak bagi kunci. Bila crowded sangat nanti kan susah juga kan. Dan pada hari-hari tertentu juga ada lawatan dan juga semakan daripada pihak MKN, pihak bahagian KKM. Jadi itu yang menyulitkan keadaan semua pihak lah. Okay. Akmal Akil, saya nak tanya pendaftaran menginap pelajar baru dibuat. Nanti kita akan emailkan paling cepat esok lah insyaAllah. Boleh juga. Maaf Ustaz nak tanya. Saya nak tanya Ustaz. Boleh ke kawan tolong ambilkan kunci untuk kawan? Faham tak Ustaz? Untuk kawan? Ada orang yang ambilkan kunci untuk kita. Contoh dia tak pergi kuis lagi tapi kawan saya dah pergi ke kuis and then dia tolong ambilkan kunci bilik untuk saya. Boleh ke Ustaz? Untuk ambil kunci untuk kawan? Minta kawan wakil lah. Minta wakil tadi ambil, kalau boleh ambil sendiri sebab kita nak elakkan daripada berlakunya charge yang berlebihan. Kita nak elakkan daripada benda-benda tadi. Kadang-kadang pelajar ni dia akan salahkan bahagian kediaman. Tak boleh gitu. Kalau boleh minta dia datang sendiri. Sebab kunci itu adalah satu benda yang boleh kita sifatkan dia sebagai privacy jugalah. Nak elakkan daripada benda-benda tadi. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau pelajar yang belajar online perlu tak dia isi Google Form? Dan macam mana pula dia nak daftar kos? Perlu tak isi bilik? Reserve bilik memang kena, nak daftar kos mesti reserve bilik. Reserve bilik mesti buat dulu barulah boleh daftar kos. Satu. Yang kedua, kalau tak nak masuk ke kuis, charge tidak akan dikenakan. Charge akan dikenakan bila pelajar ini dah check in. Okey, mungkin 2 soalan lagi. Ustaz nak tanya. Boleh kalau pelajar masuk 27 hari bulan, lepas tu keluar balik masuk ke kuis sebelum 29 hari bulan. Sebab saya dari Johor. Tak, kalau mohon bila dah masuk tu tak boleh nak jangan buat macam okey, masuk ke kuis, kalau ada nak beli barang ke apa ke, keluarlah ikut waktu-waktu yang free. Contohnya kalau masuk pagi kan, okey, di antara pukul 9 hingga pukul 4 itu dia ada kereta ibu bapa yang keluar masuk. Kalau nak keluar untuk beli barang apa semua, beli terus, siap-siapkan terus sebelum masuk tu. Nak beli sabun ke apa ke, dia masuk, dah tak perlu lagi lah fikir untuk keluar, melainkan nak keluar untuk beli makan. Makan kita dah sediakan kafeteria di bahagian Dewan Mahasiswa, pusat aktiviti mahasiswa, dan tepi tasik itu pun ada kedai-kedai makan ataupun kafeteria yang kita buka. Masuk juga di kafe-kafe di belakang, di antara bangunan Fakulti Pengajian Islam dengan di sebelah sungai itu kan, tepi jalan itu terbuka juga. Pengirim boleh bawa masuk kuis ke, sebab banyak barang, bawa banyak barang. Maksudnya
Okey, bawa ke pengirim biasalah. Akan masuk bersama dengan pelajar, letak barang dan kemudian akan balik semula ataupun patah balik keluar. Okey, kalau rumah dekat dengan saya tengok chat lah, saya tengok chat pula. Saya tengok kepada soalan chat. Saya nak tanya, saya pelajar baru daripada Sabah Sarawak macam mana? Sabah Sarawak nanti rujuk MPP sebab ada tarikh-tarikh tertentu yang telah diikhlaskan bagi mereka yang akan hadir. Nanti rujuk kepada Nazif ni, Nazif Iskandar. Saya nak tahu test kit akan diberi, okey, test kit akan diberi percuma oleh pihak kuis. Test kit diberikan percuma oleh pihak kuis. Pengirim dibenarkan satu SOP. Dikurangkan yuran balik, dikurangkan juga ke? Pelajar dibenarkan satu bilik dikurangkan ikut SOP ke? Pelajar ikut SOP, satu bilik ikut SOP. Ada penjarakan dan sebagainya. Yuran bayar besok macam mana Ustaz? Okey, yuran saya dah sebut tadi. Okey, kalau tersalah riza bilik, memang dia kena ikut bilik yang telah ditetapkan. Dan kalau nak tukar bilik pun tengok kepada kekosongan selepas pada semua pelajar dah selesai lah maknanya. Gitu. Okey, ada lagi tak ada? Tengok yang akhir sekali, last. Maka ini apa ni? Ustaz, kalau waktu pendaftaran tu just ambil kunci sahaja boleh ke? Terpulang pada awak lah nak ambil kunci saja, tapi bila dah check in sepatutnya pelajar kena masuk lah. Gitu maknanya. Kalau dia nak masuk, dia nak check in, dia nak keluar, kemudian tak nak balik-balik, kemudian nak check out nanti hujung semester, itu terpulang kepada pelajar lah. Boleh tak keluar lepas? Assalamualaikum. Okey, saya rasa itu saja soalan. Boleh saya tambah tak sikit? Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Boleh saya mencelah ke? Boleh. Okey, sila. Ini Ustaz Syafiq Saya. Alimi tuan. Ya. Alimi, okey. Saya ada beberapa perkara lah nak highlight sikit lah. Boleh ke? Sila tuan. Okey, berkenaan dengan asrama tu, saya rasa Ustaz sedia maklumlah perkara yang telah diajukan sebelum ni. Tu diharapkan perkara tu diambil serius untuk untuk memperbaikilah. Untuk benda tu. Itu satu. Kedua, jalan yang menuju keluar daripada asrama tu ada letak zinc, papan zinc tu. Papan zinc tu boleh tak diubah ataupun dibuka untuk kemudahan ibu bapa atau pelajar-pelajar untuk keluar? Dan kenapa perlu diletakkan zinc tu di situ? So, saya tak tahu siapa yang in charge ni. Dan tolong tengok benda tu. Ketiga kan, Okey. Rasanya itu sahaja sesi taklimat kita pada malam ini. Jika ada soalan-soalan yang berkaitan dengan mana-mana pihak, sepertinya contoh berkaitan dengan yuran boleh diajukan kepada pihak pejabat bendahari, berkaitan dengan akademik, bahagian pengurusan akademik, berkaitan dengan polis kediaman, bahagian pengurusan kediaman pelajar, berkaitan dengan hak ehwal pelajar, bahagian ehwal pelajar dan pihak-pihak yang berkaitan, bahagian keselamatan, bahagian pihak keselamatan. Jadi selepas ini pun masih ada boleh tanya soalan melalui email rasmi yang terdapat di laman web kuis. Jadi jangan risaulah jika berkaitan dengan polis kediaman, boleh emailkan kepada bpkp@edu.my maupun hubungi mana-mana staf yang open lah nombor untuk dihubungi. Jadi setakat itu saja pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua, terutamanya kepada pegawai-pegawai, dekan-dekan, ketua bahagian, kepala ketua dan semua yang hadir pada malam ini. Kita tangguh ataupun tutup taklimat kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.